Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasu fihi wal amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyana al yaqin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayang Allah, dapatlah sama-sama kita bertemu pada kesempatan malam berbahagia ini di Masjid An-Najihin, Padang Sebang. Terima kasih banyaklah atas kesudian pihak masjid menjemput saya buat kali yang kedua lah saya bertandang ke masjid ini. Didoakan semoga semua yang hadir mendapat berkat dan rahmat dan diberikan kesihatan, umur yang panjang. Amin ya rabbal alamin. Cukup kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pejam celik kita pun tak lama lagi akan masuk ke satu bulan yang bulan itu telah pun disenaraikan di dalam 12 bulan Islam, iaitulah namanya Ramadan. Ramadan yang tak sampai 2 minggu akan kita sama-sama lalui, yang kita rindui selama ini, merupakan bulan penuh kemuliaan. Sebab apa dia bulan penuh kemuliaan? Sebab dia merupakan bulan yang satu-satunya yang disebut Allah dalam Quran. Bulan-bulan lain lagi 11 bulan semuanya mulia. Tetapi Ramadan ini dia punya mulia itu nak dibanding yang lain hinggakan Allah sebut dalam Al-Quran. Dia kalau dalam Quran ni, kalau disebut nama sesuatu perkara, itu menunjukkan kemuliaan. Maknanya dalam Quran, apa yang mulia disebut, bulan yang paling mulia bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 185. Ramadan itu disebut dalam Quran. Bulan lain tak ada. Bulan lain tak ada. Muharram ke Rejab ke Sya'ban tak ada disebut. November, April, Disember lagi tak ada lah. Apa lagi benda-benda hebat Allah sebut dalam Quran. Manusia Allah sebut dalam Quran. Nama-nama Nabi dalam Quran banyak. Wa inna Ilyasa laminal mursalin. Nabi apa? Ilyas. Kau ada? Tak ada Apa lagi? Wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi lah. Nama-nama Nabi pun disebut dalam Quran. Itu menunjukkan kemuliaan. Lagi apa? Buah-buah yang disebut dalam Quran banyak. Wattini wazzaitun. Buah tin dan buah zaitun. Wan nakhil. Apa dia nakhil? Kurma. Wal a'nab. Apa dia a'nab? Kaknak mana? A'nab itu anggur. Apa lagi? Wa talhim mamdud. Apa? Pisang pula. Pisang Allah sebut dalam Quran tu. Lepas tu saya tengok hari Jumaat banyak orang letak pisang, mengambil keberkatan. Sebab pisang itu makanan ahli syurga. Jadi tuan-tuan bolehlah beli lepas ni banyak-banyak sikit. Isteri tanya, banyak makan pisang? Tanda-tanda ahli syurga. Kalau asyik makan pisang, subuh tak semayang, sama. Pisang bertandan, subuh tak semayang, teruk. Lebih daripada orang lagi lah. Lagi apa lagi? Banyak buah-buah dalam Quran, banyak.
Bukanlah buah yang tak disebut tu tak hebat, tapi dia punya markah tu lain lah. Kan? Tak adalah kita jumpa dalam Quran ad-durian musangking, tak ada. Kan? MD2 nenah kuntian, mana tak ada. Jadi kalau dalam banyak-banyak bulan yang disebut Allah dalam Quran adalah Ramadan, mulia. Dan selain daripada itu, Ramadan juga disebut sebagai Sayyidus Syuhur. Apa makna Sayyidus Syuhur? Raja segala bulan. Dia raja segala bulan. Itu Ramadan. Itu raja segala bulan. Sebab apa dia raja segala bulan? Sebab bila dia nak datang pun raja yang umum. Majlis raja-raja yang akan mengisytihar, memperkenankan. Itu majlis raja-raja. Ke imam tak boleh umum. Pegawai syarak tak boleh umum. Mufti tak boleh umum. Majlis raja-raja yang umum. Sebab yang nak datang itu raja. Raja segala bulan. Sayyidus Syuhur. Ada orang kata, kalau macam tu Ustaz, Syawal pun raja juga. Sebab pengumuman raya, raja-raja ke yang umum? Tak. Syawal datang sebab raja akan mengumumkan keberangkatan pulang Ramadan. Maknanya Ramadan ni dia datang dan pergi. Itu raja yang umum. Hebat. Dan punyalah rajanya Ramadan itu, dia diperkira, diperhitung, tak boleh pakai kalender. Tuan-tuan ada kalender di rumah kan? Kalender kuda ke, kalender yang berhormat bagi ke, kalender kedai runcit mana-mana tu. Tak boleh pakai itu untuk nak menentukan Ramadan ataupun raya. Tak boleh. Mesti tunggu pengumuman. Sebab kita ada sistem ru'yah dan juga hisab. Ru'yah ni maknanya meneropong anak bulan. Yang meneropong bukan kita. Para mufti-mufti semua kena panjat bukit, panjat gunung mana menara untuk nak meneropong. Di Melaka ni ada tempat dia, Negeri Sembilan ada tempat dia. Tapi macam kalau di Kuala Lumpur, paling tinggi Menara Kuala Lumpur lah. Tapi Menara Kuala Lumpur pun sekarang ni kalau banyak hujan susah nak nampak. Kat atas tu tak apa nak nampak. Anak bulan susah nak nampak. Tapi anak dara banyak. Di Kuala Lumpur banyak. Maknanya teropong tu hala ke bawah lah, hala ke atas. Tak nampak anak bulan. Teropong ke bawah anak dara. Ikutlah nak mana nak nampak. Jadi dia tak boleh pakai kalender. Tak boleh. Buktinya apa? Dulu masa raya terkejut, ikutkan raya bila? Lagi satu hari kan? Ikutkan kalender lagi satu hari. Tahu-tahu malam tu umum raya. Kelang kabut jual lemang ketupat. Malam tu saya ingat, gunting rambut RM30 satu kepala. Memang botak betul. Botak poket, botak kepala. RM30 satu kepala. You take it or leave it. Mau tak mau. Pasal malam tu dia kerja sampai pukul 3 pagi. Overtime. Itu yang semua masa khutbah raya, mata hantu raya semua. Merah, tidur lewat. Malam itulah potong ayam, malam kelang kabut. Malam masa raya terkejut tu kan. Jadi nak menunjukkan apa? Itulah Islam. Dia tak boleh, itulah Ramadan. Dia tak boleh pakai kalender, tak boleh. Dia pakai penentuan anak bulan. Dan inilah juga ataupun Ramadan itu nanti satu-satunya bulan yang orang akan ambil tahu bilakah masuk waktu maghrib. Bulan lain tak ada siapa cara tuan-tuan, tak ada siapa ambil tahu. Tuan-tuan duduk di sini, tuan-tuan pergi Perak ke, pergi Selangor ke, pergi Johor, pergi rumah member, kalau bukan bulan Ramadan, tuan-tuan tanyalah member tu. Sini maghrib pukul berapa? Apa jawapan dia? 7. Dia 7 kalau 3 kali dia ulang, mak dia tak tahu tu. Habis-habis pun dia cakap, tunggu lepas berita lah semayang. Lepas berita pun semayang, dia kata. Itu confirm maghrib. Tapi jangan bimbang. Nanti bila Ramadan, tambah seminit, tolak seminit, semua orang tahu. Boleh gaduh. Pasal aku lapar, aku tahu. Aku sahur, aku tak bangun. Kau cakap lagi 2 minit, mana? Kau ikut jam mana ni? Gaduh. Tapi maghrib je lah.
Maghrib dengan subuh. Pasal itu kan sahur. Waktulah dia nak makan tu kan. Itu dia ambil tahu. Zuhur, asar, lantak. Sebab dia tu tidur. Bukan orang sini, orang negeri lain. Sini semua nampak tak sabar kalau boleh esok nak Ramadan ni. Sebab itu Ramadan ni dia penuh dengan kemuliaan. Dan antara kemuliaan dalam Ramadan itu ada 3. Apakah 3 kemuliaan dalam Ramadan? Kata para alim ulama, pertama, kerana dalam bulan Ramadan itu adanya as-siyam. Cuba sebut. As-siyam. Sad, ya, alif, mim. Siyam. Yang ada member-member kita pergi ke sempadan tu, yang bini mengamuk tu, itu lain. Itu siam juga, siam lain. Ini siyam. Sad, siyam. Siyam itu apa? Puasa. Puasa. Pertama, dalam Ramadan adanya as-siyam. Yang kedua, al-qiyam. Al-qiyam. Apa makna al-qiyam? Berdiri malam. Maka solat sunat tarawih itu pun termasuklah juga dalam berdiri malam. Man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa-siapa yang berdiri malam, bukan berdiri saja menengok bola, bukan. Diri malam, solatlah, sembahyang, zikir, Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. As-siyam, al-qiyam. Dan yang ketiga, dalam Ramadan itu adanya Al-Quran. Al-Quran, program-program Al-Quran. 3 ini package utama dalam Ramadan. Maknanya kalau boleh bulan Ramadan, jangan hanya tuan-tuan fokus hanya pada puasa saja. Ada 2 lagi jangan dilupakan. As-siyam sama Al-Quran. Yang pertama tadi apa? As-siyam. Apa itu as-siyam? Puasa. Puasa itu adalah salah satu daripada ibadah-ibadah tertua di dunia. Dia dalam ibadah kita sebagai orang Islam, ada 3 ibadah tertua di dunia. Apakah ibadah-ibadah yang paling tua dalam dunia? Pertama, ibadah korban. Surah Al-Ma'idah ayat 27. Kedua, ibadah tertua di dunia adalah ibadah solat. Surah Al-Mudassir ayat 40 sampai 43. Dulu Nabi sebelum Isra Mi'raj, semayang sudah dilaksanakan. Tapi semayang sebelum Isra Mi'raj hanya 2 waktu. Pagi dan juga malam. Ada yang kata pagi dan juga senja macam sekarang maghrib lebih kurang. 2 saja waktu. Balik Isra Mi'raj ada 5 waktu. Asal 50, diskaun dapat 5. Yang ketiga, ibadah tertua di dunia adalah ibadah puasa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Macam mana dia boleh jadi ibadah tertua dunia? Tuan-tuan kena ingat, bukan kita saja yang berpuasa. Dulu-dulu Nabi Adam pun puasa. Nabi Adam dia berpuasa dalam sebulan 3 hari. 3 hari dalam sebulan dia akan puasa. Bila? Pada 13, 14 dan 15 hari bulan di setiap bulan. 13, 14, 15. Isi ketam tengah penuh lah. Tu 13, 14, 15. Jadi kalau setiap bulan dia puasa 3 hari, 3 hari dalam sebulan, setahun ada berapa bulan? 12. 12 kali 3, 36. Kita puasa Ramadan 30, tambah puasa 6 Syawal 30. Dah macam Nabi Adam dah. Kan? Itu yang siapa yang puasa sebulan dan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka pahala puasa macam dia berpuasa setahun. Standard Nabi Adam punya puasa. Itu hebat. Itu hebat. Tapi puasa Syawal, puasa 6 ni paling payah walaupun dia 6 hari. Time itulah open house. Open house lah. Open house. Rumah terbuka. Yang kementerian, jabatan kerajaan, member, kawan, pejabat, jiran. Aduh, time aku nawai itu sahur Ramadan kau pula buat kambing, akikah, jemputlah datang. Last pukul apa? Last pukul 3 petang. Tu pun kalau tak habis. Bajaklah sikit. Lepas tu saya cadang, tentu kalau nak buat open house, buatlah lepas maghrib.
memberi peluang kawan-kawan yang puasa 6 ni merasalah juga kambing tu. Ni dah lah tak puasa, faham kambing jerimau. Tak ingat ke orang dah puasa 6. jangan kata puasa 60, 6 tak cukup. Aduh, teruk tu. Bukan orang sini, tuan-tuan negeri lain lah, tuan-tuan biasa tu tengok. Itu satu. Lagi apa? Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa dalam setahun dia akan berpuasa selama 50 hari. Selama 50 hari. Tuan-tuan pun saya ingat kalau kira lebih kurang plus minus pun lebih kurang macam Nabi Isa juga. Cuma tuan-tuan ni bukan Nabi lah, Haji Isa. Ni Nabi Isa. Ni Nabi Isa. 50 hari dalam setahun. Tuan-tuan, Ramadan dah 30 atau 29. Puasa Arafah, puasa Ashura, Isnin Khamis. Tambah. Tak 50. Puasa 6. Okey jadi tu. Puasa Nazar pula. Dapat cucu nak puasa. Dapat cucu puasa. Lagi. Tak mungkin. Betul pun 50 juga. Lagi siapa lagi? Orang-orang Israel, Bani Israel pun puasa. Dalam setahun 40 hari dia orang akan puasa. Sebab itu tak apalah, panjang pula huraian. Tak apalah nak cerita pasal Bani Israel punya puasa ni, kaitan dengan perang hari tu ni, tak apalah. Lagi apa lagi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi usia sehingga Nabi wafat umur 63 tahun. Maknanya selama usia Nabi itu berapa kali Nabi puasa Ramadan? Berapa kali? Selama seusia hidup Nabi puasa Ramadan, bukan puasa-puasa lain. Puasa Ramadan berapa kali? Iaitu sebanyak 9 kali. 8 kali sebanyak 29 hari, sekali sebanyak 30 hari. Ada orang tanya, apa Nabi puasa 9 kali je? Dah disyariatkan kemudian. Nabi sebelum syariat Ramadan tu Nabi dah puasa dah. Sebab itu kalau ikutkan sejarah, puasa sebelum Ramadan ada tak? Puasa apa yang sebelum Ramadan? Siapa tahu puasa apa? Sebelum Ramadan itu disyariatkan puasa. Puasa apa sebelum Ramadan? Siapa tahu? Puasa apa? Siapa tahu? Puasa Ashura. Puasa Ashura. Kan Nabi masa sampai Madinah, Nabi tengok orang-orang Yahudi ni pakat berpuasa. Lepas tu Nabi tanya, kenapa kalian semua puasa? Kata pokok Yahudi tu, haza yaumun saleh. Ini hari banyak ini hari banyak bagus. Kami dulu punya nenek moyang selamat daripada Firaun, itu Nabi Musa selamatkan. Jadi sebagai kemerdekaan, happy punya pasal, kita puasa sampai anak cucu semua puasa. Itu namanya puasa Ashura. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun kata, kalau begitu kita orang Islam lagi patut berpuasa. Pasal Nabi Musa pun Nabi kita juga. Cuma kita janganlah sama dengan orang Yahudi. Dia orang puasa pada 10 Muharram. Kita awal satu hari 9 dan satu hari selepas 11. 9, 10, 11. Itu. Ataupun kalau boleh hari 1 hari 10 pun tak apa dah. Ini duk cerita berbahas, lalas tak puasa pun hubung Ashura tapau pula. Pun bukan negeri inilah, negeri lain lah tuan-tuan. Itu. Jadi puasa ini ibadah yang telah lama dilaksana umat-umat terdahulu. Cuma bagi kita orang Islam, setiap kali bila sampai saja bulan Ramadan Al-Mubarak, kalau boleh kita berharaplah agar soalan-soalan berkait tentang puasa dan Ramadan ni tak payahlah tanya. Soalan-soalan sama tiap-tiap tahun. Tolonglah bagi maju sikit. Apa maksudnya? Taklah tiap-tiap tahun soalan itu. Soalan pasal korek hidung. Kami yang ustaz-ustaz ni pun malas nak jawab dah. Asal Ramadannya mari soalan tu, ustaz apa hukum korek hidung? Batal tak batal korek hidung? Dia sebenarnya tuan-tuan, puasa Ramadan ni adalah ibadah paling panjang.
30 hari atau 29 hari. Panjang. Nak dibanding dengan semayang panjang tak? Tak panjang. Semayang sekejap. Semayang seorang lah. Semayang seorang berapa minit biasa? 10 minit? Panjang tu. 5 minit ada. Kadang malaikat pun terkejut. Baru tadi tengok takbir, bagi salam lah. Malaikat pun terkejut. Cepatnya. Semayang sekejap. Apa lagi? Ibadah apa yang lama-lama ni? Ada orang kata ibadah haji. Mana ada? Haji yang betul-betul haji 5 hari. Kan? Tuan-tuan yang duduk depan saya ni. Nampak muka macam Pak Haji, tak tahu pergi ke tak lagi ni. Muka macam haji kan. Haji sebenarnya 5 hari ya. Haji 5 hari. Arafah, Muzdalifah, Putik Batu, pergi Mina, melontar mabit, balik ke Mekah, Haram, tawaf, sa'i, tahalul. Selesai 5 hari. Habis yang duduk sampai 44 hari, itu susah. Macam tu lebih kurang. Orang duit-duit banyak, pekeh-pekeh 200,000, 300,000, duduk dalam kemah Arafah, ada mesin urut, teh bawa, aiskrim ada. Oh, itu 200,000 tu, 300,000. Tambah tahun ni pula, apa ni? Saya tahun lepas pergi haji tahun lepas. Oh tuan-tuan, kos haji memang naik. Dulu kalau duduk di Arafah tu, kos lebih kurang dalam 1,000 lebih ya. Sekarang 5,000 Arafah saja. 5,000. Inilah namanya harga Saudi. Bukan harga Yahudi. Tuan-tuan kena tukar lepas ni. Oh, harga Saudi. Betul lah, memang Saudi pun. Harga Saudi kan. Hotel-hotel tu tak tengok lagi. Ada satu hotel dekat Madinah. Ni, Ramadan. Berapa ramai nak pergi beriktikaf Ramadan di Madinah, Mekah. Di Madinah, tak payah cerita Mekah lah tuan-tuan. Madinah lah, Madinah tuan-tuan. Ada satu hotel di Madinah tu, 10 malam terakhir Ramadan, satu malam tuan-tuan. Hotel, bilik hotel, satu malam RM5,500. 10 akhir Ramadan. Saya pergi haji lepas, ada kawan saya tu dapatlah diskaun sikit dengan member, dengan hotel tu, dapat. Saya tanya dapat berapa? RM2,500 satu malam. RM2,500 satu malam tau. Itu yang ramai semayang di bilik. Orang dah pergi Mekah, pergi Madinah jauh-jauh, semayang dalam bilik. Itu geram kan tu. Ataupun pergi masjid, semayang tepi burung merpati. Tuan-tuan tak faham ke? Dapat pergi Mekah, semayang sebelah burung merpati, jadi apa? Kata Haji, kenapa tak semayang dalam? Polis haji. Lencongan sana, lencongan. Pergilah awal. Awal pergi buat apa Ustaz? Congok apa baca Quran lah, zikir tasbih lah, minum zam-zam. Nak pergi sana punyalah susah. Dapat pergi, geram betul. Sibuk beli kurma, beli sejadah. Geram betul. Ini saya dah lah tuan-tuan lari tajuk. Cerita Ramadan, cerita haji pula. Man. Haji 5 hari ya. Haji 5 hari ya. Orang kaya-kaya 5 hari ya. Tapi walaupun ibadah haji 5 hari, kursus 17 siri. Betul tak? Yang tuan-tuan tak cukup tu. Ada kalau datang, ada kalau tak datang, dah cuti sekolah, cucu balik, kursus tak pergi dah. Tapi Ramadan yang 30 hari, ada kursus tak? Ada kursus tak? Satu kursus tak ada. Betul malam ni kena bawa buku seorang satu ni, tulis. Tidak tentang ulang, itulah kesilapan tiap-tiap tahun. Dia itulah kadang kita ni ialah kesedaran kan, dari semasa ke semasa kita ni, kalau tak diperingat, kalau tidak apa sudah tak ingat tu. Itu je ulang dia. Korek hidung batal ke tak soalan dia.
Tak apalah tuan-tuan yang dah bertahun puasa ni. Batal tak puasa kalau korek hidung? Batal tak? Tak batal. Tapi kalau dikorek dengan penuh kesungguhan, penuh daya juang, tak berbelah bagi, sampai mata yang hitam jadi putih. Steam. Yang itu makruh. Yang itu makruh. Banyak soalan-soalan. Apa hukum kalau rawatan endoskopik? Apa endoskopik? Memasukkan kamera dalam mulut, saluran ni semua sampai nak teropong dalam perut. Batal tak puasa? Rongga. Takkan masuk pusat kot. Mulut batal puasa dah. Angguk dah, giling dah. Batal? Tak batal. Tak membatalkan puasa kecuali wire kamera tu ada perasa tom yam. Tu ada perbincangan lain pula. Samalah orang yang apa? Lelah, asma apa tu? Vaksin, cucuk. Apa lagi? Insulin, bagai-bagai lagi. Ini semua hukum tiap-tiap tahulah. Itu lagi tanya lagi. Telan air liur batal tak? Air liur sendirilah. Tanya pula air liur siapa? Batal tak puasa? Tak batal. Saya tanya ni bukan apa, pasal itu sembang Ustaz Kazim. Ustaz Kazim kata memang ada orang pernah tanya dia kata, Ustaz, sebenar-benarnya telan air liur ni batal ke tak? Ustaz Kazim kata mana batal? Lawyer ke? Pakcik tu dekat-dekat 60 umur. Selama dia puasa, dia tak pernah telan air liur. Meludah saja. Tui. Tak pernah telan. Kesiannya hidup berbuih mulut kan. Banyak. Ya Allah. Telan kahak batal tak? Telan kahak. Sekali lagi, kahak sendirilah. Batal puasa tak? Telan kahak tak batal. Tapi kalau kahak tu dikeluarkan, maksudnya ada orang kadang dia saja tak ada nak buat apa, mengisi masa lapang ke apa kan, dia duk kan, hem tu tiba-tiba keluar pula dalam ruang mulut dia. Masa dia keluarkan tu, walaupun dia tak ludah lagi dalam mulut dia lagi, kalau dia telan batal tak? Batal tak tuan-tuan? Gaya macam selalu telan apa? Masih. Dia ulama sebut kalau melepasi sebutan huruf kha kan, kha biasa di sini bangau sini dia melepasi tu, dia tu kalau dia dah keluar sini, dia dah dikira macam benda asing di luar. Kalau ditelan, batal puasa. Ingat tu. Cumanya kalau benda-benda macam itu tengah semayang macam mana tuan-tuan? Tuan-tuan tengah semayang Zuhur, bulan Ramadan. Imam lamanya baca Fatihah bila nak rukuk ni. Keluar. Allah, baru teringat Ustaz Ilyas sibuk malam tu batal kalau aku telan. Macam mana nak buat? Macam mana buat tuan? Telan batal. Kena dikeluarkan juga. Takkan nak biar dalam mulut. Macam mana nak baca Fatihah? Dalam mulut. Macam mana buat? Kena dikeluarkan. Nak keluarkan pakai apa? Kalau dulu senang, zaman pakai pelitup muka. Senang. Ini tak ada apa dah. Pakailah sapu tangan. Ingat tuan-tuan, kalau musim-musim sesemua kahak banyak tu, bawalah sapu tangan ke tisu. Senang, tisu standby ni. Tapi tisu tak ada, sapu tangan apa pun tak ada. Tangan lah. Jangan lupa
Jangan lupa ni. Ingat. Nanti dia buat lupa, bagi salam dan bersalaman. Sallallahu alaihi wasallam. Kawan-kawan sebelah kata licin tangan. Ahli syurga. Ingat tu. Gelak-gelak juga ni ilmu. Sebab itu kita nak Ramadan yang berkualiti. Sebab itu para alim ulama mengajarkan, kita ini kalau nak dapat Ramadan yang berkualiti, kita mesti kena faham. Faham apa? Faham akan hukum hakam Ramadan itu, ataupun hukum hakam as-siyam, ataupun hukum hakam berkait tentang puasa itu sendiri. Apakah di antaranya? Kita belajar. Ni malam ni macam ulang kaji lah tuan-tuan ya. Ulang kaji lah. Refresh balik mana-mana yang lupa-lupa, yang kelalen tu, yang lupa-lupa tu. Apa antaranya? Syarat wajib puasa. Apa dia syarat wajib puasa? Islam. Syarat wajib puasa dia mesti Islam. Maknanya kalau dia Islam, dia wajib puasa. Kalau orang yang baru masuk Islam, maka dia kena tak qada puasa Ramadan yang sebelum Islam dulu. Perlu tak qada? Dia masuk Islam umur 30. Jadi puasa Ramadan dia yang umur 29, 28, 27 tu kena qada dah? Tak perlu. Teruskan saja. Tapi kalau murtad, dia kena qada. Dia Islam, lepas tu entah dia masuk air ke dia bengong apa saja, dia keluar Islam, lepas tu dapat hidayah balik, doa Lailatul Qadar mak dia ke apa, kembali ke pakai jalan balik, dia murtad 3 tahun, 3 tahun tu dia kena qada balik. Faham tuan-tuan? Tapi kita orang Islam ni kadang suka buat susah. Puasa ini kita bagi dia berlatih dulu, training. Macam anak-anak Anak-anak bagi dia puasa ni psikologi sebenarnya. Apa makna psikologi? Benda tu kalau kita dah mindset, insya-Allahnya tak terasa. Macam tuan-tuan lah kadang tak sihat, pergi hospital, bawa ambil nombor, separuh sakit tu rasa dah hilang dah. Tambah pula duduk depan doktor usap pula. Pakcik okey. Dia psikologi ya. Tambah yang usap pula, doktor tu ibu tunggal. Anak dara pula kan. Pakcik okey. Sebelah sini pula doktor. Sini pula. Pak Haji tu pakai kopiah, berpusing kopiah. Dia psikologi ya. Sebab apa saya kata psikologi? Tuan-tuan bayangkan ya, berapa ramai orang, kawan-kawan kita yang isap rokok. Tapi bila bulan Ramadan, kalau bulan tak Ramadan, duduk tak boleh diam, tangan garu. Dia nikotin tak cukup. Dia nak cari asap, manjang, dia asap. Pas makan mesti nak cari asap. Api. Tapi kalau Ramadan, steady daripada subuh sampai maghrib, okey. Itu saya jumpa ada seorang Grab, dia bawa Grab. Masa tu di Kuantan, Pahang. Dia pula bila saya naik Grab, dia terkejut. Ustaz, Allah, dia seronok. Saya naik kereta dia. Lepas tu dia cerita dengan saya, dia kata, Ustaz, saya daripada Kuantan, kalau drive, kalau nak hilang mengantuk, saya mesti merokok je. Sampai KL, 3 kotak. Tuan-tuan dengar baik-baik tau, dia cakap 3 kotak, bukan 3 batang tau. 3 kotak. Saya ingat jin pun terkejut. Jin pun makan asap. Tapi tak adalah banyak macam itu. Ini bukan halau nyamuk. Nyamuk pun mati macam ni. 3 kotak. Lepas tu saya tanya dia, habis tu sekarang macam mana? Sekarang saya dah boleh reduce. Saya dah boleh kurang dah Ustaz. Buat macam mana? Pertama, saya tak beli. Kalau tak beli, nak juga macam mana? Pau. Saya pau member je. Jadi bila tiap-tiap kali saya pau, dia orang mengutuk saya tak, saya makin kurang lah. Lagi buat apa lagi dia tu? Lagi amalan saya nak mengurangkan dia tu. Kita tawakal pada Allah. Saya pula insaf dengar. Kita mesti tawakal Ustaz. Betul. Yang cakap tu kan rokok tu. Dan dia tengah cakap tu pun,
Rokok tu ada nama itu. Ya Allah, dia kata tawakal, mindset je Ustaz. Oh, betul juga. Mindset lah. Ada orang kadang tuan-tuan, dah lah dia bangun lambat. Dia bangun lambat tu, nak sahur patutnya. Lagi 5 minit nak subuh. Tuan-tuan rasa dia cari nasi ke dia cari rokok? Dia kata ini kalau 5 minit tak sempat sepinggan nasi. Tak sempat. Ada orang tuan-tuan, dia nak cari juga pahala. Tangan kanan kurma, tangan kiri rokok. Yang ni sunnah, yang ni punah. Sunnah punah. Kurma pun dia, rokok pun dia. Sarba boleh. Malaysia boleh. Aduh, macam dah masuk isyak dah kot. Masuk isyak dah. Kita bagi laluan azan isyak dulu. Dan jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ni. Nampak tu bila relax lah kan. Kita bagi laluan azan isyak dulu. Kita akan sambung selepas ni insya-Allah. Allah. لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية رفيعة وبعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kembali kita menyambung tajuk kita malam ini,
khususnya berkaitan tentang persiapan menuju Ramadan Al-Mubarak. Yang pertama, syarat wajib puasa iaitu Islam. Keduanya adalah iaitu berkemampuan, mampu. Maknanya kalau tak mampu, tak perlulah nak puasa, maka dia kena ganti ataupun dia kena bayar fidyah lah. Cuma tak mampu ini ada dua. Pertama disebut tak mampu dari segi adat. Biasanya orang yang tak mampu dari segi adat ni apa dia? Orang tua, sama ada dia tua disebabkan sakit ataupun tua disebut tua renta. Apa makna tua renta ni? Tu bahasa kitab lah. Tua renta ni maknanya tua bangka. Tapi nak cakap tu tak gamak lalapik lah. Tua renta dia panggil. Apa tanda-tanda seseorang itu sudah tua renta atau tua bangka? Senang saja kita nak tahu dia sudah tua bangka ke tak. Kalau kita berjumpa dengan dia, dia akan tanya kita soalan yang sama 8 kali. Itu tanda-tanda. Kau anak siapa? Kau anak siapa? Anak siapa? Engkau anak siapa? Kat 8 kali dia tanya. Jenuh kita menjawab. Itu tanda lah tu. Kalau benda yang baru dibagi tahu pun lupa, macam mana puasa, entah berapa kali dia minum teguk air kori berapa kali dah tengah hari tadi, dia pun tak ingat dah. Tak ingat dah. Atau dia tua disebabkan dia memang ada sakit lah. Yang maknanya kalau dia puasa juga mungkin akan memberikan kesan-kesan yang lain. Maka dalam itu ada kompromi lah, boleh bawa bincang lagi. Ataupun orang yang ada sakit-sakit kronik apa yang memang disahkan doktor lah. Pasal kadang-kadang ada juga kawan-kawan saya ni yang bahagian penguat puasa agama. Kalau dalam bulan Ramadan ni geng-geng yak-yak-ye ni ramai. Kadang tua-tua dah, buruk tengok. Ya Allah. Kadang tu bukan biasa-biasa tuan-tuan. Tengok dahi bertanda seorang-seorang. Janggut putih. Tak puasa juga. Geng plastik hitam. Plastik hitam tu satu hal. Berjamaah. Sampai kalau tahap order tu macam biasa. Kuah asing, sayur sikit. Sayur, jaga kesihatan. Dulu ada kawan saya, dia penguat kuasa agama di satu negeri lah, tak nak cakap lah kan. Restoran tu boleh kau tim pukul 10 pagi. Tomen, ayam goreng, sur. Dia ramai datang. Tapi dia punya kedai tu tutup sikit. Maknanya yang keahlian saja. Dia ada buat grup WhatsApp dia. Dia ada grup-grup dia. Menu-menu semua dah bagi tahu. Jadi satu hari geng penguat kuasa ni kantoi, dia nyamar sebagai orang yang tak puasa juga. Dia sebenarnya tuan-tuan, kalau orang tu dia tak puasa dan dia pergi makan ke apa ni, sebenarnya dialah kalau dia cakap, kalau saya tak nak puasa pun Ustaz, apa masalah? Saya punya dosa saya dengan Allah. Ustaz apa yang sibuk ni kenapa? Tuan-tuan kalau kena macam tu, tuan nak jawab apa? Puasa ni kan masing-masing. Kan? Cukai ke zakat tu lain lah, sebab dia akan bagi kesan. Ini puasa masing-masing lah. Tak kacau pun. Dosa dengan Allah. Tuan-tuan dengar baik-baik. Kalau dia orang puak-puak tu ditangkap, dibawa masuk van jenazah, maka dia orang tu kena faham, ditangkap bukan sebab dia tu tak puasa ke apa. Tak puasa tu engkau dengan Allah lah. Tapi sebab tidak menghormati bulan Ramadan. Di atas kapasiti itu, tak menghormati Ramadan. Itu je. Yang kau dalam rumah kau sendiri tu lantak kau lah. Tapi ini buat perangai macam tu di tengah-tengah khalayak pula. Ada member kita tu menyamar jadi ni. Lalah kantoi lah. Dia tengok muka seorang-seorang pakai kopiah pun ada. Pakai kopiah. Tapi yang best, ada jawapan. Pakcik, kenapa tak puasa? Dia kata, saya ni kecil manis, Ustaz. Saya kecil manis. Memang tahap kecil manis saya ni memang tak boleh puasa. Tak boleh puasa. Minta surat doktor apa semua kan, pengesahan semua. Saya tak boleh puasa. Tapi agak-agak lah pakcik, tak boleh puasa pun. Tengok atas meja dia,
Nasi lemak sambal sotong. Teh tarik tu cawan kedua. Karipak 2 biji. Ini bukan gaya kencing mana. Ini gaya kena kencing. Kami semua kena kencing. Hak suruh tu siap bongkok. Aduh, dah kalau sakit pun takkan macam tu. Orang sakit kan makan pun padan-padan je. Ini memang kenuri betul. Aduh, buruk banget. Berjamaah. Dia kata berjamaah ni pahala 27. Macam masyarakat kita tentu ingatkanlah dunia dah nak kiamat pakai isap tak ada, merapu lagi ramai. Tu ingat ya tuan-tuan. Tu. Jadi itu tak mampu dari segi adat macam saya sebut tadilah. Atau yang kedua tak mampu dari segi syarak, sama ada ini perempuan lah, haid, wiladah, nifas, atau yang sama waktu dengan juga. Ataupun satu lagi yang juga dalam masyarakat kita mungkin kadang-kadang dia tak pernah ambil peduli sangat, iaitu berkaitan tentang rukun puasa. Rukun puasa ni tuan-tuan kena faham. Pertama, dia senang je, dia tak macam semayang. Semayang sampai 13 rukun. Puasa ringkas je. Niat imsak. Pertama niat, tuan-tuan nawaitu saum Ramadan lah. Jadi ada orang tanya, sama ada saya nak berniat untuk sebulan Ramadan ke atau tiap-tiap malam? Pendapat ulama pelbagai. Yang bagusnya adalah berniat di setiap malam. Nak berniat untuk seluruh Ramadan pun boleh, tapi yang afdalnya tiap-tiap malam tu kita berniat setiap malam. Maknanya lepas tarawih tu atau lepas sembahyang witir, imam sama makmum semua duduk sekejap, nawaitu saum Ramadan dan seterusnya. Yang keduanya imsak. Apa makna imsak? Menahan diri daripada apa-apa yang membatalkan puasa. Cuma kita dalam Islam, kita senang saja. Apa-apa benda yang itu semua dimaafkan. Rufi'al kalam. Dimaafkan. Semua dimaafkan. Biasanya yang nak ni puasa hari pertama lah. Hari pertama kan, dia terbawa-bawa lagi. Yalah, sebab kita lepas nisfu Syaban ni kita dah tak boleh puasa. Kecuali orang yang puasa ganti atau puasa yang ni lah kan. Yang puasa-puasa sunat tak boleh dah. Jadi dia masuk puasa hari Ramadan pertama tu kadang dia bangun, dia pergi ke dapur, buka peti air, minum air soya. Oh sedap dia kata. Sayur roti, sapu jam, makan relax. Lepas tu dia fikir tengah hari nak makan apa. Tengah hari nak makan apa? Malah goreng telur letak kicap, cukup lah. Dia pun goreng telur makan tengah hari. Lepas tu dia buka TV, dia boring. Buka TV, dengan ini kami nak mengucapkan selamat menyambut Ramadan. Astaghfirullah, Ramadan. Aku dah bantai telur goreng nasi dengan soya tadi. Maka waktu itu puasa dia, kalau lepas pada itu dia baru mula nak puasa, disebabkan dia terlupa, dikira dia tu berpuasa ke tak tuan-tuan. Maka waktu itu dia teruskan puasa sebab dia terlupa. Malam tadi niat dah malam tadi, tapi lupa tuan-tuan. Jenis duduk seorang ni. Kalau ada isteri, anak-anak ke bibi ke, bolehlah tegur. Ini memang seorang. Harap TV beritahu, mujur TV beritahu. Kalau TV tu beritahu pukul 6.30 petang, lama dia lupa tu. Nasi 2 kali makan, mi goreng telur mata sekali. Kalau dia start puasa tu sebab dia terlupa tu, 6.30 sekalipun, puasa dia sah tak? Sah. Jadi tuan-tuan berdoa lah, moga banyak lupa lepas ni. Teruk betul, niat orang suruh niat lain, dia niat supaya lupa. Islam kan begitu. Lagi apa lagi? Kita diajarkan juga supaya menahan diri daripada perkara membatalkan puasa sehinggalah masuknya waktu maghrib. Dan ingat tuan-tuan, supaya tragedi tak berulang kembali, kita buka puasa tunggu azan ke tunggu masuk waktu?
Tunggu masuk waktu ke tunggu azan? Khilaf. Sudah. Masuk waktu ke tunggu azan? Masuk waktu. Bukan tunggu azan. Kalau tuan-tuan tunggu azan, jenuh. Sekali-sekali Tok Bilal ni bengang. Asyik korang je makan kurma dulu, takci. Sekali Tok Bilal tu dia tunjuk perasaan. 7.45 baru dia azan. Dia kebulu orang kampung. Kita pula kurma ni dekat jauh. Duk tunggu azan, tak azan lagi. Kan? Jadi sebenarnya yang betulnya adalah tunggu masuk waktu. Habis tu nak masuk waktu bila? Kita kena ambil tahu kawasan mana, masing-masing kena ambil tahu. Supaya tak jadi lagi tragedi, kalaupun Tok Bilal tu terazan 3 minit awal. Jenuh tuan-tuan. Tu yang hukum keluar kan. Kalau Tok Bilal tu azan 3 minit awal daripada waktu, macam mana tuan-tuan? Sekampung kena qada balik tu. Melainkan orang yang buka puasa tak dengar azan, dia tunggu betul-betul, dia yakin masuk waktu, itu cerita lain. Tapi sebab dia memang tunggu azan yang Tok Bilal tu, dan Tok Bilal tu pula silap awal, sekampung qada. Tak tahulah Tok Bilal tu pergi mana. Panjang cerita, 7 keturunan. Sehari aku nak kerokoh, aduh. Lepas tu, ya, benda ni senang, Islam ni mudah, tapi pasal kita jadi payah tuan. Dan sebab itu juga kita memastikan nanti bila kita bersahur, antara menu-menu sahur, ini khusus anak-anak muda tuan-tuan. Anak-anak muda sekarang ni saya tak tahulah, jenis malas bangun pagi ada orang ni. Malas bangun pagi. Dia sebenarnya sahur ni, kalaupun dia kata, Allah Ustaz, saya suruh sahur, tak boleh masuk makan-makan, tak boleh masuk siapa suruh makan? Sahur ni tuan-tuan, apakah menu yang paling ringkas sahur apa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ni'mas sahurul mu'min at-tamru. Nabi kata sebagus-bagus menu bersahur orang beriman itu adalah kurma yang kering. Dia kurma ni macam-macam jenis. Tuan-tuan kena panggil lah, ustaz-ustaz pandai pak kurma tu, panggil, bentangkan. Kurma ni ada kurma basah, kurma kering, kurma putih, macam-macam jenis. Tamar itu kurma kering. Rutab itu kurma basah. Buka puasa, kurma basah ke kurma kering? Sudah. Malam ni baru dengar ustaz basah kering. Sebelum ni kami selagi sekotak tu tak habis, yang kurma tangkai ke tak tangkai ke Maryami ke Sapawi ke, itulah kami makannya. Tak. Jadi kalau tuan-tuan nak ikut betul-betulnya, kalau buka puasa kurma rutab. Rutab ni apa? Kurma yang lembek, yang basah-basah, yang orang buat untuk tahnik baby. Tahnik budak tu kan, belah mulut budak tu kan, kan pakai kurma lembek tu, itu. Tapi kalau sahur, kurma yang kering. Tak apalah tuan-tuan, habiskan je lah kurma di rumah tu tuan-tuan, susah pula nak cari basah, kering basah. Tapi sebab itu orang Melayu kita, kadang-kadang saya fikir mungkin kot yang ambil falsafah itu, orang tua-tua nenek moyang, kalau sahur, kalau tak ada kurma kering, biasanya dia akan makan yang kering-kering pada waktu sahur. Paling-paling pun ikan kering. Betul tak? Jarang saya tengok orang kalau sahur ketam masak lemak. Walaupun dia orang Melaka, asam pedas tak ada sahur. Berkuah pagi-pagi macam tak masuk. Tapi kalau buka puasa, elok yang kuah-kuah yang basah-basah. Macam kurma basah. Tadi itulah. Tapi ini bukan wajib, cerita je. Kalau ustaz kurma kering basah, susah lah ustaz. Lain-lain menu ada. Kok anak kita pemalas sangat. Kalau bawah nak. Tapi kadang saya tengok bukannya anak, bapak pun ada payah bangun sahur. Isteri tu letih. Dahlah kita yang bangun masak lauk. Suruh dia bangun makan je pun. Abang bangun.
Betul. Tu, buruk belum tak bangun. Bangunlah bangun. Betul. Isteri tu datang lagi sekali tengok baru duduk. Tak berdiri lagi, baru duduk. Duduk pula kain pelekat bersilang macam ni. Dalam tak ada apa. Tuan-tuan bayanglah kalau dia berdiri. Ya Allah, pemalas sungguh. Tak apalah ustaz, kalau payah sangat, lain pada kurma ada tak menu lain yang ringkas-ringkas lah. Sahur tak boleh nak masuk lah, benda berat-berat. Ada? Nabi SAW mengajarkan, iaitu paling-paling kurang pun fala tad'uhu walau ayyajra'a ahadukum jur'atan min ma'in. Nabi Muhammad SAW sebut, janganlah engkau tinggalkan sahur walaupun hanya dengan segelas air. Segelas air pun kira sahur lah tu. Pasal ada orang kadang dia bangun, dia sedar-sedar dia celik. Dia celik-celik lagi 5 minit nak subuh. Menjerit satu rumah, abang. Lepas tu pula nasi tak tekan. Nasi tak tekan ni memang tragedi sebenarnya. Memang monyok sehari tu. Dah lah esok lusa nak raya, nak vacuum rumah, nak apa dapatlah segelas air sama kurma kering, tamar. Pun jadilah, bolehlah apa nak buat. Itu je yang sempat. Itu je yang sempat. Tu. Dan bila kita nak berbuka puasa pula, kita diajarkan jangan sesekali melambat-lambatkan. Sebab apa? Orang Yahudi, dengar baik-baik orang Yahudi kalau dia puasa memang jenis suka melambatkan berbuka. Contoh, kalau buka puasa 7.30 saja pukul 8 baru buka. Tak tahu kenapa. Nak pahala lebih ke apa entah. Jadi Nabi dia ajar kita supaya jangan sama dengan Yahudi. Kau kan benci puak-puak tu duk zalim orang Islam ke apa kan. Janganlah tiru perangai dia. Dia suka kasih lambat berbuka. Sahur tak apa, melewat-lewat kan. Tapi jangan lewat pukul 7 pagi. Lewat tu lewat dekat-dekat nak subuh lah. Kan? Jadi kalau berbuka pula, segerakan berbuka. Lepas tu pula, saya dulu pernah sekali pergi satu masjid. Maklumlah tuan-tuan, kadang penceramah kita mana ada rukhsah kelonggaran untuk tak penceramah, puasa tu tak puasa, ceramah kering tekak. Ada kadang saya hari tu ceramah, saya ingat saya lah kursus 4 jam saya ceramah. Tuan-tuan boleh bayang tak saya buka puasa minum apa? Air katira 1 jam. Haus tu masa tu. Tapi ada sekali tu ceramah punya lama berjam-jam. Lepas tu sampai di masjid tu, JKM ni pengurusi dia seronok pun. Alhamdulillah ustaz pun dah sampai. Lepas tu nak dekat masuk waktu dah. Saya ingatkan dia nak pelawar saya, ustaz doa sikit. Tak, dia sendiri nak baca. Orang pun azan, Allahu Akbar, dia pun Al-Fatihah. Al-Fatihah. Dalam hati Al-Fatihah apa? Tapi tak apalah, kita tetamu ikut lah. Mata menengok nasi, nengok kurma, semua nengok. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Panik. Panjang pula doa. Sampai siap dia baca Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'falhum khususan ila dia baca nama arwah pula dah. Saya rasa doa-doa tu semua tadi, bukan masa orang dah azan. Doa arwah dia baca. Dalam hati saya akan ada juga ya arwah ni lagi ni. Aku dah lapar ni. Panjang. Mula-mula orang amin tu bersungguh. Amin. Tapi main lama punya doa. Amin. Nak macam tu lah jadi. Mata tengok makanan, tengok.
Dia sebenarnya, kalau ni saja bagi tips. Tuan-tuan kalau buat iftar dekat masjid, kalau tak nak bagi orang makan lagi, elok tutup dulu. Buka yang mana-mana nak makan, kurma, kuih, air. Okey, yang lain-lain tutup dulu. Supaya tak nak ganggu khusyuk orang. Dahlah doa bukan menjela panjang. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Oh, semua muka rimau semua. Nak terekam dah ni. Mesti dia pun tuan-tuan, testing. Tuan-tuan, kejap. Nanti dulu. Memandangkan maghrib pendek. Kalau kita bantai makan semua nanti maghrib entah mana nanti. Jadi elok kita ambil sunnah, kita makan kurma dulu dengan air kosong, kita sembahyang maghrib dulu, lepas maghrib baru kita makan. Boleh tuan-tuan? Semua jawab boleh tu tak ikhlas belaka semua. Boleh. Oh, kau punya doa panjang tak sunnah pula bagailah. Lepas tu pula dia boleh pelawar kita, ustaz boleh jadi imam. Memang saya nak imam. Paling pendeknya saya baca. Saya baca inna atayna qul wallah. Selesai. Habis bagi salam, semasa salam semua ustaz. Oh, terbaik. Lepas tu ustaz tarawih lagi kali. Inna atayna qul wallah. Maghrib. Apa panjang-panjang kau imam dah pengurusi dah bantai baca panjang doa tadi. Kesian orang. Keluar kena beratur pula tu. Aduh. Kalau macam ni baik buka di rumah pun dah makan dah semua. Janganlah agama aja segerakan berbuka. Dengar. Masa tengah iftar pula, masa tengah makan. Kalaupun Bilal nak iqamah untuk solat maghrib, yang tengah makan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar. Jangan tergesa-gesa makan. Jangan kelang kabut makan semata-mata nak kejar solat ketika iqamah dilaungkan. Habiskan makanan tu. Tenang-tenang. Saya faham, bukan masjid ini, tempat lain. Ada Bilal tu saja cari pasal. Dia tengok orang tengah duk nala pun nak tambah punya lauk. Time tu dia Allahu Akbar. Asyhadu la ilaha illallah. Awal tu bawa pinggan pergi sah. Dia relax brother, tenang. Bilal pun kalau nak qomat pun agak sepinggan dah habis, okey, dekat seperiuk sepinggan. Kan? Lepas tu qomat lah. Tak apa, yang qomat lah. Yang tengah makan, teruskan makan. Makan tu maknanya habiskan. Jangan makan dan menambah lagi, tambah sambung cerita pula. Janganlah. Itu maksudnya, relax. Agama ini mudah. Ini orang kita kelang kabut. Oh, itu yang kadang berkumur pun tak sempat. Tengah sembahyang maghrib, kurma lekat cerah gigi. Tak sempat kumur. Telan batal. Dia kawan duduk sebelah dia. Apa terbang? Jatuh pula tempat dia sujud. Elok. Jadi banyak insiden Ramadan itu yang kita nak kena tahu. Apa lagi? Mesti juga jaga perkara-perkara makruh. Apa perkara makruh dalam kita berpuasa? Menggosok gigi selepas gelincir matahari. Pagi sampai kena ke Zuhur tu, lepas pada tu jangan. Habis tu kalau gosok Ustaz, makruh. Makruh ni bukan dosa, Allah tak suka. Tapi tak boleh lah Ustaz, saya banyak cakap dengan orang, saya nanti malu lah. Tak ada lah. Bau mulut orang berpuasa itu bagaikan kasturi. Jadi tuan-tuan boleh offer lah member-member. Kau nak tak bau kasturi? Ori punya. Bagi kat dia. Dia punya kasturi tu di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Dan dia bukannya apa, Allah ni dia nak bagi hamba dia insaf sikit. Kadang ada orang rumah besar, pangkat tinggi, kereta mewah, wangi-wangi, tapi mulut busuk. Jadi dia insaf lah sikit. Oh aku ni kosong perut, mulut pun busuk. Dia insaf. Kalau mulut pun wangi tu sombong, banyak ngumpat tu. Lagi apa? Termasuk juga
berbanyak-banyak sangat, berkumur-kumur. Kumur sikit-sikit ni, jangan banyak sangat. Takut dia kumur-kumur tak keluar. Lagi apa lagi? Mencium pasangan, itu makruh. Cium isteri. Cuma cium isteri ni dia tengok jugalah. Macam di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu, ada orang pernah jumpa Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, saya cium isteri saya, apa macam, apa hukum?" Nabi kata, "Tak boleh, janganlah cium. Elakkanlah jauh. Jarakkan dirilah, bukan penjarakan sosial. Jarak-jaraklah sikit. Lekat, janganlah." Mari pula orang lain, "Ya Rasul, saya cium isteri saya." Boleh, tak ada masalah. Sahabat pun confused. "Ya Rasul, sebenar-benarnya boleh ke tak cium ni? Orang tadi tu datang tanya, tuan kata tak boleh. Mari orang kemudian ni cakap boleh pula. Sebenarnya boleh ke tak cium isteri ni?" Kata Nabi, orang yang pertama tadi datang itu orang muda, pengantin baru. Itu current voltan masih tinggi. Itu kena nyet sikit je terus jadi. Jadi bahaya, dangerous. Tak boleh. Habis itu yang kedua tadi, itu yang datang kemudian tu orang veteran. Itu orang veteran, orang lama. Orang lama cium tak ada apa. Cium tak ada apa. Tak ada apa. Dia cium pun rasa ketah kasih, tak ada apa dah. Tambah pula yang mencium tu pula gigi tak ada. Allah. Taubat nasuha. Jadi dia tak berasa sangat. Jadi cium dah sampai ke tarawih pun tak ada makruhnya, tak ada rasa dah. Tapi sekarang susah juga ya. Sekarang banyak ubat-ubat, jamu-jamu sekarang dah tak boleh reza dah. Walau umur 50 pun nampak muda lagi. Tu tengok jugalah dia punya tahap umur dengan dia punya current. Kalau dia punya ni pun payah juga tuan. Tu. Lagi apa lagi? Perkara-perkara makruh. Makruh selesailah. Lagi apa? Perkara yang membatalkan puasa. Banyaklah tuan-tuan. Istibda', mengeluarkan sesuatu dari kemaluan. Nifas, apa lagi? Gila. Orang gila pun sama, batal puasa. Dia gila je batal puasa. Itu tuan-tuan lepas ni kalau nampak ada orang muka macam Melayu tapi duduk makan tengah-tengah hari bulan Ramadan, tuan-tuan sangka baik je. Barangkali dia ni muka Melayu tapi bukan Islam kot. Kan kalau kawan-kawan kita di Sabah Sarawak kan, Ben juga tapi bukan Islam. Muka macam Melayu. Saya pergi Indonesia itu pakai songkok tapi jual bakso babi. Pakai songkok bakso babi. Seram. Jadi sangka baiklah tengok ini muka Melayu tapi tak puasa, bukan Islam kot. Ataupun ada member cakap, "Mana bukan Islam." Minggu lepas nampak sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat tepi kolah pula tu dah lambat. Sembahyang Jumaat Islam tu. Ya ke? Sangka baik, mungkin dia belum balik. Engkau agak-agaklah belum balik. Bulu hidung macam penyapu. Tak balik apa lagi? Dan kalau macam itu, sangka baiklah, mungkin dia orang gila. Sebab gila dia tak termasuk. Sebab sekarang ni orang gila, handsome, pakai kot, pakai tie, ngamuk-ngamuk banyak. Gila banyak tu. Jadi tak payahlah tuan-tuan ni sangat pening-pening. Yang kita ni banyak sangat pening-pening tuan. Jadi selesai dah tuan-tuan. Lain kali pula kita semua itu baru asyam. Al-Qiyam sama Quran, lain tahulah kita jumpa lagi, kita sambung pula ya. Semoga Allah Ta'ala memberikan kekuatan dan kesihatan untuk kita menempuh Ramadan yang akan tiba tak lama lagi dengan penuh kesungguhan dan pengharapan dosa-dosa kita diampun Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Ya Allah,
ampunkan dosa kami, ampunkan dosa ibu ayah kami. Kurniakanlah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan kami diterima oleh-Mu ya Allah. Panjangkan usia kami, sihatkan badan kami untuk kami menempuh Ramadan yang kami rindui ya Allah, agar dosa-dosa kami diampun oleh-Mu dan darjat kami diangkat oleh-Mu ya Allah. Ya Zal Jalali wal Ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuan-tuan, sikit makluman dekat luar tu, saya ada bawa buku yang mana buku-buku tu merupakan himpunan nota-nota ceramah saya selama bertahun-tahun ni. Saya himpun jadi buku. Kalau siapa berminat, nanti ada dekat luar tu juga. Minyak kasturi kijang pun ada juga dekat luar sana tu lah, bagi siapa-siapa yang berminat untuk dapatkan. Kalau mungkin tuan-tuan rasa tak puas mendengar malam ini, pagi esok kalau tak ke mana-mana, jemputlah tuan-tuan, tanyalah ustaz. Pagi esok saya, insya-Allah mudah-mudahan bermanfaat lah tuan-tuan. Terima kasih pihak masjid kerana sudi menjemput saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.